Sebab nak tahu jugalah titik baris keturunan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam alaihi salam bersih daripada kekufuran. Tidak ada keturunan Nabi daripada Nabi Adam alaihi salam daripada orang yang kafir. Sama ada orang yang mukmin ataupun di kalangan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni mereka yang berada di ketika luputnya tidak ada Nabi dan Rasul. Maka ketika itu tidak dihukumkan sebagai kafir, bukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan ahlul fatrah, mereka yang terputus Nabi pada satu-satu masa. Jadi daripada Nabi Adam salam sampai ke Nabi SAW, titik baris Nabi bersih daripada kekufuran. Nabi sabda, lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Nabi menyatakan bahawa sentiasa dipindahkan akan daku daripada surbi lelaki-lelaki yang suci kepada rahim perempuan-perempuan yang suci. Ini tidak suci daripada kekafiran. Jadi termasuk ibu bapa Nabi SAW pun tak kafir. Sebab bangkit sebelum daripada mati, sebelum dia bangkitkan Nabi SAW, maka al-fatrah ni tidak akan kena azab, tak kena hukum apa pun. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazabkan sehingga kami membangkitkan Rasul. Tiba-tiba engkar juga pula kami mengazabkan. Adapun ibu bapa Nabi ni mati sebelum lagi dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibu bapa Nabi ni panggil ahlul fatrah. Tidak akan diazab oleh Allah dan tidak dihukumkan sebagai kafir. Ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti tulis satu kitab pembicaraan hadis ibu bapa Nabi masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Haram kita kata ibu bapa Nabi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kena i'tiqad ibu bapa Nabi masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab ibu bapa Nabi adalah di kalangan ahlul fatrah, di kalangan mereka yang tidak ada Rasul pada masa tersebut. Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kami tidak mengazabkan sehinggalah kami membangkitkan Rasul. Tiba-tiba diengkarkan juga bahawa Allah Ta'ala akan mengazabkan. Adapun ibu bapa Nabi dimati sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibu bapa Nabi tidak diazabkan oleh Allah, tidak dihukumkan kafir. Bahkan keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang kafir, sama ada orang mukmin ataupun ahlul fatrah. Lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahira. Sentiasa aku dipindahkan daripada sulbi laki-laki yang suci kepada rahim perempuan-perempuan yang suci. Bukan ada hadis dhaif. Ini hadis dhaif menyatakan bahawa Nabi SAW pergi ke kubur ibu bapa Nabi SAW, berdoa supaya dihidupkan kembali ibu bapa Nabi, dan ibu bapa Nabi mengucap dua kalimah syahadat. Itu hadis dhaif. Tapi walaupun hadis itu dhaif, untuk mengangkat ketinggian ibu bapa Nabi kita boleh pakai. Tapi tidak perlu pada hadis dhaif sekalipun. Ibu bapa Nabi adalah al-fatrah di kalangan ahli syurga. Itu ya. Mana kalau kita tak pakai hadis dhaif ni pun tak ada masalah. Sebab apa? Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Jelas ayat Quran. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata, tidak akan mengazabkan sehingga kami mengutuskan Rasul. Ada ni. Ibu bapa Nabi itu, ayah Nabi tak lahir lagi, sudah meninggal. Ibu Nabi kita maklumlah, Nabi masih kecil sudah meninggal. Nabi dibangkit menjadi Rasul umur 40. Kita fahamlah.
Jadi ibu bapa Nabi di kalangan ahlul fatrah, kita i'tikad ibu bapa Nabi masuk syurga Allah, haram dikatakan ibu bapa Nabi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kena angkat kemuliaan, bukan kata keturunan, bukan ibu bapa Nabi sendiri selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Daripada ibu bapa Nabi lahirlah selebih-lebih manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam takkanlah yang melahirkan selebih-lebih makhluk Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ahli neraka. Maka tinggi kemuliaan Nabi kalau ibu bapa Nabi sendiri ahli neraka. Anak kilab, anak murrah, kembalikan balik harta kepunyaan orang. Kena bayar harta kepunyaan orang. Sampai ke mati, kalau warasah, anak-anak mengetahui, anak tu pula wajib kena selesaikan balik. Hak kandah-kandah, hak arwah buat kandah tu, hak kemudian ni tak boleh nak bagi pusaka. Ingat baik, mati bukan semestinya terus menjadi tarikah harta peninggalan yang akan diparaikan. Ingat baik, kita ingat ke mati terus kepada pusaka? Tidak. Mati kena kira dahulu harta yang ditinggalkan tu ada tak milik agama, ada tak milik orang lain. Milik agama contohnya, ada tak zakat yang tidak dibayar, itu contohnya, itu milik agama. Ada tak fidyah yang tidak dibayar, contohnya, itu pun harta milik agama tu. Sebab fidyah-fidyah ni milik fakir miskin. Maknanya kalaulah belum sempat mengerjakan haji, dianya memang berkemampuan sangat, tapi oleh kerana giliran tak sampai dia meninggal. Jadi untuk haji itu, puas haji itu harta milik agama. Kena sesah ni dulu. Kemudian hak tadi, harta orang yang arwah tidak selesaikan pada masa hidup, itu milik orang, bukan milik arwah. Bukan milik arwah. Sama telur, bukan milik warasah. Dia bukan milik arwah daripada awal lagi. Ada pun hutang agama, hutang zakat, hutang fidyah, haji, itu asalnya memang milik arwah asal. Tapi jadi milik asnaf, contoh dalam bab zakat. Tapi kalau harta tu milik orang, dia bukan milik arwah daripada awal lagi. Tapi arwah tu pegang secara zalim. Mana bukan milik arwah, sama terus lagi bukan milik warasah. Maka kena selesai tu dulu. Baki-baki itulah barulah pergi kepada pembahagian harta pusaka. Ada ni orang kita faham kok setakat mati, cuma kadang-kadang umum je lah, dekat selepas semua jenazah, siapa-siapa yang ada apa semua tu, betul lah, kena kira tu. Tapi semua tu kena jelas lah, kita kena tahu hak mana kau, hak ada yang semua hak kesalahan harta milik orang kena selesai, barulah ada baki jadi pusaka. Tak ada baki, tak ada lah. Maknanya si mati papa kedana. Masih hidup dia banyak, bukan hak dia, hak orang dia tipu. Contohnya, walaupun akhirnya selesai hutang agama, selesai hutang milik orang lain, tak ada, kosong pun tak ada lah. Ada ni. Maknanya siapa peringkat kalau milik orang ni, kalau katalah kena bayar duit tak ada, habis dah bayar, tapi harta adalah, tanah ke rumah ke, wajib dinilaikan untuk dapat duit untuk ganti kepada orang. Pada ni tiba-tiba orang kemudian hak warasah wak tak tahu je, dia gomo pula jadi pusaka. Jadi sudah bersilih ganti daripada si mati yang melakukan kezaliman, dapatkan harta orang secara zalim, dosa besar diteruskan pula, diulangi pula oleh hak warasah.
Jadi anak-anak ni dosa besar sendiri pula. Tapi dosa besar anak ni mari daripada mana? Yang mengasaskan, daripada arwah yang mengasaskan. Jadi arwah tu sendiri, dosa dia tu pun cukup dah. Nak berhadapan dengan mungkar nakir, nak berhadapan di mahsyar, ditambah pula dengan dosa yang sama yang diteruskan oleh anak-anak pula kemudian. Ada benda lah kalau buat seumpama ni. Tapi terkadang saya contoh minggu lepasnya, selepas daripada nampak berubah dah, mari ke masjid buat amal, tapi tak peduli juga hak harta milik orang, tak peduli juga. Tapi kalau ada sedekah-sedekah, dululah. Kalau buat jamuan makan kok berahi sangatlah. Panggil anak yatim tu bagi makan, panggil budak-budak tahfiz ngaji Quran. Molek belaka tu, bukan tak molek, sunat tu. Kita pergi makan anak yatim pahala besar, kita pergi makan orang belajar agama pahala besar, tapi hukumnya sunat. Lepas tu hak taubah harta milik orang tu bila kamu nak kembalikan? Awak tak tahu je. Ini semua ni tertipu, belaka ni bukan. Amal ibadah sunat tersebut sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lakonan sementara atas dunia. Sampai masa mati tak ada apa pun. Lakonan apa panggil tu?